Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya pasal nama perempuan. Oh, okey. Saya Nur Kamal Reza Shazira. Binti Rezwan. Perlu binti sekali ke? Tak payah. Nur Kamal Reza Shazira. Boleh panggil saya Reza je, Puan Reza. Puan Reza. Okay. Nak tahu pasal sekolah tu ditubuhkan pada tahun? Oh, sebelum tu saya kenalkan diri tu kan. Okey, saya Puan Reza. Saya sebagai principal di Kindergarten Senawang. Okey, Kindergarten Senawang ni ditubuhkan pada, dia adalah cawangan bagi satu pusat perkembangan minda Kindergarten yang HQ yang dia berpusat di KL lah, di Damansara. Dan Senawang ni adalah salah satu cawangan dia antara 42 buah cawangan yang lain. Kindergarten Senawang, saya pun bermula dengan Kindergarten Senawang sejak dia ditubuhkan pada tahun 2017 dia bermula. 2017 baru ada intake student lah. Jadi boleh kira tahun 2017. Saya start 2016 lah, maksudnya sebelum buka tu ada hanya preparation semua kan. So 2016 hujung tahun tu saya dah bermula dengan Kindergarten Senawang. Kemudian 2017 baru kita officially beroperasi lah. Dan seterusnya saya nak tahu pasal mana puan menguruskan tadika. Bagaimana menguruskan tadika? Okey, sebenarnya ini pun salah satu pengalaman baru juga untuk saya, sebab sebelum ni saya bermula sebagai seorang guru tadika juga sebelum ni di tempat lain. Maksudnya pengalaman saya sebelum ni di salah sebuah pusat perkembangan minda juga di Selangor. Okey. Kemudian saya turut serta dalam Kindergarten Senawang ni lah. Jadi di Kindergarten Senawang ni saya bermula sebagai guru, ataupun kita panggil dekat Kindergarten Senawang ni, kita tak panggil cikgu, kita tak panggil teacher, tapi kita panggil play leader. Play leader. Bermaksud kita lead kepada bermain tu, sebab dalam Kindergarten kita konsep kita adalah konsep bermain, fully bermain, child led. Maksudnya konsep dia adalah bermain 100% idea daripada anak-anak tu. Jadi saya bermula sebagai play leader dahulu, dan kemudian baru tahun ini saya, dan sebelum tu pun adalah saya sedikit sebanyak saya tolong pihak pengurusan. Maksudnya jika ada apa-apa untuk dalam operasi Kindergarten Senawang tu, saya turut terlibat sekali. Bukan saja saya menjadi play leader, tapi dalam pengurusan pun saya terlibat sekali lah. Okay, so macam mana saya pengurusan tadika tu, dia pengurusan tadika ni kita mesti ada satu organisasi. Maksudnya setiap syarikat pun mesti ada organisasi. Itu sama juga macam tadika. Dia mesti ada satu organisasi untuk uruskan setiap bahagian lah. Maksudnya macam kami, sebenarnya kami berada di bawah satu organisasi, tapi kami ada dua center. Okey, maksudnya satu kami berada di bawah organisasi Kids Arcade yang menguruskan dua center, maksudnya satu Kindergarten Senawang dan satu lagi di Simpang 2. Jadi saya di Kindergarten Senawang lah, dan kebanyakan operasi yang saya uruskan adalah berkaitan operasi di dalam pusat saya sendiri. Okey, maksudnya dia macam mana saya pengurusan tadika tu, maksudnya dia memerlukan kerjasama yang baik lah dalam satu pasukan. Maksudnya satu pasukan organisasi tu, maksudnya kita ada pihak pengurusan, kita ada pengelola, dan kemudian baru saya pengetua, dan selepas pengetua tu baru ada teacher atau kita panggil play leader. Okay, so semuanya ada tugas masing-masing, semua ada bahagian dia yang perlu dikendalikan. Maksud saya, contoh saya sebagai pengetua, saya perlu pastikan saya punya pengurusan dalam center saya tu berjalan lancar lah. Bukan, kita tak kata everything smooth je, tidak, mesti ada here and there yang ada masalah sikit-sikit kan. Tapi yang paling penting pada saya, emosi anak-anak dekat tempat pusat saya tu terjaga, emosi para play leader saya terjaga, itu dah cukup baik. Okay, dan juga kita pun pentingnya kita uruskan tadika ni, pentingnya ada rutin, ada jadual yang tersusun sebagai kita punya guideline cara kerja kita. Okey, maksudnya kita tak buat semua benda tu main buat je. Maksudnya kita mesti ada guideline, kita mesti ada rutin yang tertentu. Sama juga macam anak-anak kan, kalau anak-anak pun kita nak ajar dia kena ada rutin supaya lama-lama dia boleh dia tahu rutin dia kan, betul tak? So sama juga macam kita nak uruskan sesuatu tu pun first mesti ada plan, kita mesti ada rutin kita mesti ada jadual kita. Macam mana saya uruskan play leader saya, diorang pun ada jadual mereka sendiri. Diorang pun ada jadual macam mana diorang nak guide anak-anak pula. Saya guide mereka guide anak-anak. Tapi saya sebagai saya memerhatikan semualah, saya perlu observe semua. Okey. Lagi satu, macam mana kita uruskan tadika ni, yang paling penting hubungan baik lah, hubungan positif
antara, ataupun kalau di Kaizen ni kita sentiasa menerapkan positive relationship. Bukan positive relationship tu bukan sahaja antara kita dengan anak-anak, tapi juga antara kita dengan ibu bapa, dengan parents, kita dengan anak-anak, and parents tu sendiri dengan anak-anak. Okay, so pasal pengurusan tadika apa lagi ya? Lagi tambahan lagi pasal kita mesti uruskan pasal isu keselamatan. Faktor keselamatan pun kena tengok, kita kena uruskan. Maksudnya dalam sebuah untuk faktor keselamatan tu kita mesti uruskan mengenai satu pusat tu mesti ada CCTV. And CCTV untuk kita boleh CCTV kita bukanlah untuk uruskan semua. Maksud saya CCTV tu sebagai jika ada apa-apa yang berlaku, kita ada sesuatu untuk kita lihat semula. Okey. Lagi satu kita pasal keselamatan ni, faktor keselamatan maksudnya fasiliti di dalam bangunan tu sendiri. So far itulah, and pengurusan kebanyakannya perlu berkomunikasi. Maksudnya komunikasi antara satu sama lain lah, sama ada saya perlu berkomunikasi dengan pihak atasan saya, pengurusan saya untuk macam mana saya boleh uruskan pusat yang saya handle tu dengan baik. Soalan kedua, masalah yang pernah Puan hadapi dalam menguruskan tadika. Yang pernah Puan hadapi. Masalah selalunya apa-apa masalah pun saya selalunya jika masalah apa-apa saya reflect pada diri sendiri dahulu. Okay, macam mana saya nak handle, how I want to handle the situation. Contohnya masalah-masalah seperti of course kita tak lari daripada sebagai pusat perkembangan minda ni ataupun sebagai tadika, kita tak lari daripada komen-komen ataupun komen-komen bukan komen netizen tapi komen ayah kan, komen apa. Sebab kita faham mereka hantar anak mereka tu di bawah jagaan kita tu dengan kepercayaan. So masalah yang paling utama sebenarnya bila diorang memberikan komen tu, kita kena tengok balik dekat diri kita. Kita kena tengok balik dekat organisasi kita. Adakah diorang cukup trust dekat kita? Adakah diorang cukup percaya dekat kita untuk hantar anak-anak diorang? So masalah-masalah tu selalunya ialah kadang-kadang ada masalah antara anak-anak kan, ada kalau gaduh ke apa itu biasa. Tapi yang paling penting saya kena tengok how masalah tu dia bukan masalah yang paling penting. Masalah tu adalah saya kena pentingkan emosi diorang dulu. Bukan emosi anak-anak je tapi emosi mak ayah juga. Bila diorang bagi tahu sesuatu komen tu ataupun diorang bagi tahu sesuatu feedback tu sebenarnya kebaikan juga untuk kita. Kita boleh improve lagi. Sebab kita pun tak semestinya semua kita buat tu perfect kan. Mesti ada kesilapan sana sini. So bila diorang bagi masalah, diorang nyatakan masalah diorang dengan kita tu, it's good lah. It's good for me. Kalau bagi saya itu bagus. At least kita ada, itu tandanya kita ada positive relationship juga dengan diorang. Maksudnya, diorang semua selesa bercerita apa masalah diorang dengan kita. So far masalah yang dihadapi tu macam tu lah. Ada masalah dengan parents, mak ayah yang sometimes dia tak puasi ke apa kan. Tapi tak apa, kita still boleh bincang lah benda, kita discuss benda. Soalan seterusnya yang ketiga, cara menangani masalah pengurusan ni tadi, macam mana Puan menangani masalah ni? Kalau contoh masalah macam ni, kalau contoh masalah saya, kalau ada parents yang bagi komen ke macam tu, selalunya saya apa-apa hal pun, apa-apa masalah pun yang diberikan dekat saya, maksudnya yang diberi feedback dekat saya mesti akan bincang dulu dengan pihak atasan. Maksudnya saya ada pihak pengurusan saya. So maksudnya apa-apa masalah saya kena refer diorang dulu. Walaupun saya pengetua di situ, maksudnya saya kena berbincang juga dengan diorang. Macam mana nak selesaikan kan. Maksudnya saya tak boleh terus dia terus dia membetul-betul cakap buat macam ni, buat macam ni. Tak, yang penting kita kena tahu, kena siasat dulu. Kalau ada apa-apa masalah, first thing kena siasat. Kita tak boleh cepat melangkah lah. Maksudnya ada masalah apa-apa, bincang mula saya akan bincang dulu dengan tim saya. This is the problem. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. Lepas tu saya bincang pula dengan pihak pengurusan saya macam mana. So far selalunya kebiasaannya masalah-masalah ni dapat diatasi dengan perbincangan. Maksudnya kita tak boleh terus melulu je rasa parents tu salah, kita betul. Tak, apa-apa memang kena discuss dulu. Soalan yang keempat, cadangan Puan untuk menambah baik tadika melalui pengurusan. Maksudnya di tadika saya ke ataupun di tadika seluruh Malaysia ke, macam mana tu soalan? Di tadika menambah pengurusan. Menambah baik pengurusan selalunya kalau
apa yang saya boleh katakan as a principal, apa-apa kita reflect, macam saya cakap tadi lah, maksudnya apa-apa kita reflect diri kita dulu. So pada saya, kalau sesebuah tadika tu pun dia, walaupun dekah ke nama dia, oh famous, semua orang tahu tadika ni, tapi jika orang yang dalam tu sendiri, yang mengendalikan tadika tu sendiri tak faham apa konsep yang dibawakan dalam tadika tu. Contoh macam saya, macam di Kindergarten ni kita orang mengamal sistem bermain, konsep bermain. Tapi jika tim saya sendiri tak faham apa tu bermain, macam mana nak buat bermain ni dengan anak-anak, adakah bermain perlukan worksheet, adakah bermain perlukan kerusi meja, kenapa kita buat bermain, apa kebaikannya bermain dengan anak-anak ni. Kalau faktor-faktor tu tim di bawah saya pun tak tahu, maksudnya saya sendiri yang gagal. Jadi macam mana saya nak tambah baik, maksudnya kita perlu gain ilmu lah kan, maksudnya perlu sentiasa upgrade diri sendiri. So cadangan bagi menambah baik tadika tu, maksudnya saya perlu kuatkan tim kita dulu dah. Maksudnya kita perlu kuatkan kita punya organisasi dulu, supaya jika ada apa-apa masalah kita tahu macam mana nak settle. Macam itulah. Okay, seterusnya saya nak tahu macam ni Puan mengambil pekerja, kira ada pekerja baru masuk ke? Kalau pekerja, setakat ni untuk tahun ni memang saya ada pekerja baru yang baru masuk di bawah saya. Maksudnya first thing first yang saya cakap, kalau pada saya untuk jadi pekerja di sebuah tadika ni, yang paling penting sekali, you need to ada passion. Kalau dia datang interview, datang kat saya, saya kerja ni sebab biasalah sekarang tak ada kerja, susah nak cari kerja, saya cari je lah kerja kat tadika. Kalau kalau yang datang tu berciri-ciri macam tu, memang tidaklah pada saya. Yang paling penting mesti ada passion. Dan di Kindergarten ni, maksud Kindergarten tu sendiri, Kaizen, maksudnya dia sentiasa ada perubahan. Jadi untuk jadi seorang player leader dekat Kindergarten ni pun dia perlukan sentiasa ada semangat untuk sentiasa berubah. Maksudnya dia willing to learn lah. Bukan macam ni je, dia tahu salah satu benda tu, cara dia macam tu, satu cara. So dia guna satu cara je. Kalau di sini, kalau pada saya nak tim saya nak seorang yang bekerja di bawah saya mesti ada rasa passion, mesti ada willing to learn, willing to unlearn untuk kita belajar semula. Maksudnya Kindergarten dia tak sama macam tempat lain yang mengamalkan. Mungkin tempat lain ada amalkan contoh dia play based, tapi di Kindergarten dia bukan play based lah, dia pure play learning. Maksudnya kalau yang nak bekerja bawah saya ni, pekerja-pekerja ni, dia perlu tahu juga apa tu pure play learning, and apa sahaja method yang diorang tahu dahulu. Kalau diorang bersedia untuk buang dahulu method tu dan belajar balik ilmu yang baru. Itu ciri-ciri yang paling penting lah sebenarnya. Saya tak selain daripada of course kita kena ambil, kalau ikut pada syarat MOE, kita kena ambil yang ada sekurang-kurangnya ada sijil dalam early childhood education. Itu SE lah kan. Itu satu. Tapi yang paling penting, walaupun pada saya lah, walaupun dia ada sijil, dia ada diploma, master ke, tapi kalau dia tak ada passion untuk belajar tu, ataupun dia tak ada passion untuk tahu benda yang baru, kalau boleh cari tempat lain. Kalau pada saya untuk jadi ciri-ciri yang saya nak untuk pekerja saya, mesti ada dua benda tu, passion dan willing to learn. Okay, soalan seterusnya, macam mana Puan nak menguruskan pekerja yang bermasalah, cara untuk Puan menguruskan pekerja yang bermasalah? So far sebenarnya kalau menguruskan bermasalah ni, kalau boleh saya apa-apa hal macam saya memang akan reflect pada diri saya dulu. Maksudnya kenapa dia buat macam ni, dia tak faham ke apa arahan saya, maksudnya macam tu. Tapi jika diorang ada apa-apa masalah, of course kena discuss. Apa-apa benda pun kita boleh bincang kan. Maksudnya bukan terus dia dia buat macam ni. Contoh saya pernah ada situasi parents complain cikgu saya, leader saya lah, dia complain kata ada kes ini kan. And then paling penting pada saya tak boleh tuduh terus, maksudnya play leader tu bermasalah. Tidak, kita kena siasat lah macam saya cakap tadi kan. So untuk uruskan benda tu, saya tanya dulu, discuss dulu dengan play leader saya, what happened,
what happened, anything, memang saya selalu cakap dengan player leader saya, dan kita orang pun setiap minggu mesti ada meeting, bukanlah mesti, maksudnya setiap minggu mesti ada sesi perbincangan, setiap minggu mesti ada sesi untuk kita catch up balik. Dan sekarang waktu-waktu pandemik ni kan, semua orang tengah stress sebenarnya. Walaupun kita nampak duduk rumah je, tapi how they want to handle online tu, nak menghadap laptop, nak menghadap benda yang kita tak nampak. Lagi-lagi macam kami ni bermain perlukan situasi yang lain, bukan yang kena duduk, bukan yang kena tengok, tapi how they want to handle that. So bila diorang ada masalah-masalah tu, saya kena bincang lah, saya kena tahu apa dia orang punya situasi sebenar. So cara saya uruskan tu, maksudnya saya sendiri pun memerlukan empati yang tinggi dekat diorang, dekat player leader. Macam mana player leader pun perlu ada empati dekat anak-anak. So benda yang samalah selalunya, apa-apa masalah saya akan tegur secara privacy ataupun saya bincanglah secara privacy. Kecuali kalau ada masalah yang general, semua orang buat benda yang sama. So kita bincanglah dalam meeting tu, itu gunanya ada mesyuarat. So waktu tu kita bincangkan. Dan terakhir, yang sekarang ni kan tengah musim pandemik, macam mana Puan untuk menguruskan tadika masa waktu-waktu macam ni? Kira waktu pandemik ni. Kalau dalam waktu-waktu macam ni, sebenarnya yang paling penting kita kena jaga, sebab di kindergarten ni sangat mementingkan emosi anak-anak, emosi mak ayah, emosi cikgu, emosi player leader kan. So apa-apa situasi pun macam sebelum, kalau di center keadaan dia lain, at least kita boleh nampak anak tu, kita tahu kalau dia sedih, kita bukanlah kita boleh tahu, maksudnya kita boleh siasat, kita boleh pergi dekat dia, kita boleh sentuh dia. Tapi bila pandemik ni tak boleh kan. So kalau pengurusan tadika waktu PKP ni, yang paling penting ready mental yang kuat dan sokongan emosi yang kuat lah. Maksudnya kita pun saya perlu uruskan player leader saya supaya mereka pun okey untuk jalankan virtual classroom ni. Okay. And planning juga. Planning pun penting juga, sebab waktu-waktu sekarang ni, waktu PKP ni kadang-kadang kejap PKP, kejap PKP semua kan. So dia tak tentu. Jadi apa-apa hal kita kena planning. Contoh macam kami di kindergarten waktu PKP ni, kami plan sebulan awal. Okay. Saya uruskan sebulan awal. Maksudnya any lesson plan, any material yang kita nak gunakan tu plan sebulan awal. Contoh sekarang bulan 7 kan, and then kita nak masuk ke bulan 8. Okay, sekarang ni kita orang dah siap dah apa plan untuk bulan 8. Maksudnya mesti ada planning lah. Macam mana nak uruskan, mesti ada planning. Apa-apa hal mesti ada kita punya planning dulu. Sama juga walaupun bukan PKP pun, at least in a year tu kita tahu planning kita untuk uruskan tadika ni. Okay, so kalau macam kami dah ada dah, contoh bulan 7, okay, bulan 8 kita dah ada dah planning untuk bulan 8. Apa yang kita nak buat hari-hari tersebut tu, setiap hari tu apa yang kita nak buat. Ada Zoom class ke, ada kita kalau di kindergarten kita orang guna Zoom, and then kita ada guna Facebook juga. So any video ke apa boleh masukkan kat Facebook tu, and then parents anytime diorang boleh access. So kita tak ada kita tak strictkan, you need to join. Tak, yang paling penting diorang okay, diorang boleh buat. So kita tak strict lah. And then kita kena uruskan dari segi, kita kena ada empati juga dari segi contoh, dari segi yuran. Okay, kita tahu ada juga yang terkesan dengan keadaan sekarang kan. So itu pun kita kena uruskan juga. Mungkin dalam yuran kita ada bagi pengurangan sikit untuk waktu-waktu macam ni kan. So kita tahu ada sebenarnya, walaupun mereka parents ni sometimes dia tak cakap, tapi sebenarnya diorang perlukan tu. Dan kita pun tahu servis kita tu, contohnya kalau pun kita tak turunkan yuran, tapi servis yang kita bagi tu memadai tak dengan yuran yang kita bagi. Okay, itu satu pasal pengurusan yuran lah. And kalau di kindergarten, selain daripada virtual classroom, kita ada bagi play kit. Play kit ni maksudnya kita dah siap dah bahan dalam untuk satu bulan, kita dah siap dah bahan-bahan dalam tu. Apa yang diorang nak gunakan setiap hari tu, kita dah siap. Kalau di kindergarten ni kita panggil play kit lah, sebab kita tak ada worksheet, kita tak ada buku. Memang kami tak ada benda-benda tu. Kalau di center pun banyak mainan. Kalau kena Naufal kan, kita tanya Naufal, apa ada dekat center tu, ada playground, ada toys. So pernah nampak juga, pernah datang sekali. So kita bukan yang ada buku semua tu. Jadi material-material tu pun kita kena bagi juga, sebabnya kita tahu tak senang pun. Ada parents dia bekerja, ada parents dia frontliner, tak sempat pun nak buat semua. So kita kena tahulah, kita kena uruskan benda-benda macam tu, kita kena sediakan juga. So di dalam satu package sekali lah dalam pengurusan waktu PKP ni. Selain tu, kalau di kindergarten kami ada sediakan e-touch. E-touch tu is
electronic emotional touch. Kalau e-touch ni maksudnya dia bukan yang semata-mata belajar ABC 1, 2, 3, tidak. Kalau di sini, kalau dalam e-touch tu, itulah waktu yang kita orang nak connect dengan anak-anak ni. Maksudnya bila waktu e-touch ni, kita sembang-sembang dengan dia, tanya dia, how do you feel, how are you today, what do you feel when you stay at home. Benda-benda tu yang kita kena tahulah. Maksudnya kita kena ambil berat juga pasal benda tu. So pengurusan waktu PKP ni maksudnya planning macam mana kita nak make sure yang even ada parents yang bekerja, even ada parents yang tak dapat, yang ada kekangan. Contoh tak semua orang ada line internet. Kadang-kadang ada yang tak semua orang ada wifi. Kadang ada line internet pun sangkut-sangkut kan bila data. So tak semua orang ada kemudahan tu. So benda-benda tu kita kena uruskan juga, kita kena ambil tahu juga. So kena ambil berat jugalah untuk kita tetap terus dapat connect dengan anak-anak. So waktu PKP ni yang paling penting bukan kita nak tahu diorang dah contoh bukan kita nak tahu dia mesti buat ni, dia mesti ikut lesson plan kita. Tak. Tapi yang paling penting masa PKP ni pada kita orang, pada kami, yang paling penting macam mana kami nak terus connect dengan anak-anak. So tapi kena dapatkan kerjasama parents jugalah. But so far alhamdulillah, kalau di KZ Senawang ni memang parents semua supportive. Maksudnya walaupun online class macam ni, diorang still juga ada yang join, ada yang feedback, taklah senyap je kan. So far alhamdulillah okey lah. Itu sahaja soalannya. Terima kasih.